Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, hari ini kita akan bincangkan lebih kurang hampir satu set lah, insyaAllah. Kalau dapat set satu set, cantik lah kan. Soalan bahagian B kan. Soalan bahagian B untuk matematik kertas 2 SPM. Okay. Kita tengok soalan pertama kita hari ini adalah nombor 11 ni. Kalau kita tengok soalan nombor 11 ni, kita teka topik dulu. Kan A kat situ. Kita tengok. Sebab soalan SPM dia tak bagi tahu topik apa tau. Kita teka dia. Sebuah segi empat tepat mempunyai segi empat tepat. Boleh cantik lah lukis lah. Segi empat tepat mempunyai panjang X tambah 5 dan lebarnya X tolak 6. Luas segi empat tepat ialah 60. Ini senanglah cerita. Kalau luas ni biasanya kalau segi empat mestilah topik melibatkan kuadratik. Okey. Bila topik melibatkan kuadratik, soalan tanya apa? Hitung panjang. Dia nak yang ni. Ini dia nak panjang ni. Bukan X saja, dia nak panjang, hitung panjang. Kan? Jadi langkah pertama kita buat formula dulu. Luas sama dengan panjang kali lebar. Luas dia 60 sama dengan panjang dia X tambah 5, lebar dia X tolak 6. Kan? Kamu yang ambil yang anda form 5 maksudnya kembangan kuadratik, maksudnya mudahlah bagi kamu, insya-Allah boleh jawablah. Kan? Kita kembangkan macam biasa, kita akan dapat ni kembang macam tu naik. Ni macam biasalah kembang kan? Kembang kita akan dapat kat situ adalah X kuasa 2. Okey, tolak 6X campur 5X tolak 30 sama dengan 60. Kuadratik kita kena jadikan dia samakan dengan kosong. X kuasa 2 tolak 6 campur 5 tolak 1. 1 tak payah tulis. Tolak 30 tolak 60 jadi tolak 90. Ambil kalkulator, faktorkan. Terus dapat jawapan berapa? 9, 10 ni. 9. Cikgu, 10 dengan 9. Tapi 10 seorang dengan negatif 9. okey. Jadi X sama dengan negatif 9 dan juga 10. Jadi boleh ke X negatif? Tak boleh kan? X tak boleh negatif sebab unit dia adalah cm. Jadi jawapan kita ambil X sama dengan 10. Tapi jawapan dia bukan X dia nak panjang. Oleh sebab itu panjang sama dengan X tambah 5. Maka jawapan kita akan dapat 10 tambah 5 sama dengan 15 cm. Walaupun soalan dia markah 3, kita buat sehabis baik yang mungkin lah. Okay? Sebab tu kamu tengok dalam A, jalan kerja dia, kamu tengok ruangan dia. Dia bagi ruangan dia macam ni, panjang macam tu. Jadi saya akan belajar kalau panjang macam tu, kita pecah pada 2. Kita buat pages, page 1, page 2. Macam tu, pelan-pelan kita buat. Okay? Ini soalan nombor 11A. Pergi tengok B pula. Apa soalan B? Okay. B, diberi bahawa graf fungsi kuadratik melalui titik 5, 17. Itu pun mudah juga insyaAllah. Okay. Jadi kamu tengok dalam kertas 2 bahagian B, topik kuadratik antara favourite. Dan kadang-kadang dia boleh jadi persamaan serentak kat sini. 11B, fungsi kuadratik fx adalah sama dengan 2x kuasa 2 tambah kx tambah 7 melalui titik 5, 17. Bila dia bagi tahu melalui titik, maksudnya titik ni adalah memenuhi benda ni. Dan maksudnya kat sini apa? 5 ni adalah x dan 17 ni adalah fx ataupun lebih dikenali sebagai y lah cerita dia. Jadi bila kita ganti kat sini, dapatlah nilai K. Jadi nombor 1 tu, kita gantikan ni ke dalam persamaan ni. Fx kita berapa? 17. 2. X kita 5. Tambah. K tak tahu. X 5. Ganti je Tambah 7. Buat pelan-pelan tak apa, relax. Jadi kita ni kita dapat 25. Tekan kalkulator siapa? 25 kali 2, 50. Campur dengan 5K, campur dengan 7, sama dengan 17. Nak cari K, tinggalkan K kat sini. Dia kita boleh buat kiri kanan. Semua jawapan last ni kita highlight Yang ini 17, ni 57.
Jadi kita akan dapat 17 tolak dengan 57. Macam tu. Jadi 5K akan dapat negatif 40 kat sini. Jadi oleh sebab itu kita dah boleh congak dah bahagi kan. K sama dengan negatif 8. Dia boleh buat belah kiri, boleh buat belah kanan. Cuma jawapan akhir kita highlight kan. Nak garis pun tak apa. Macam tu. Okay. Nah, ini salah satu cara. Sebab tu kita nombor 2 kat sini dia buat. Sebelah dia. Nombor 2, cari persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri paling senang adalah kita guna formula. Hafal formula dia kan. Persamaan paksi simetri, formula dia ni persamaan paksi simetri. Formula kita adalah X sama dengan negatif B per 2A. Ini formula. Hafal je. Kan? Sebab dia tak bagi dalam setaraf formula, tak bagi. Kena hafal sendiri. Ini jawapan kita kena tulis persamaan. X pun kena tulis. Negatif B kita siapa? K. K kita mana tadi? Negatif 8. Kan? Negatif 8 per dengan 2. A kita berapa? 2. Kita akan dapat 8 bawah 4. 8 bahagi 4. Jangan buat kat sini 2, tak boleh. Dia kena buat persamaan. Jadi oleh sebab itu jawapan kita adalah X sama dengan 2. Ini jawapan dia. Dia kena macam ni. Okay, itu namanya persamaan paksi simetri. Dia kena X sama dengan 2. Okay. Seterusnya dia kata apa? Cari koordinat titik minimum. Titik minimum, bila dia kata titik. Okay. Ada banyak sangat titik. Tak apa. Titik minimum. Dia mesti dalam bentuk koordinat. Koordinat kita mesti ada X dan mesti ada Y. Ataupun FX lah dalam cerita ni. Okay. Kita ada X tak? Ada. Titik minimum, X dia adalah sentiasa, siapa X ni? Adalah paksi simetri. Kita ada X tak? Ada X sama dengan 2. Jadi Y mana? Ambil 2 ni masuk dalam Y. Siap cerita dia. Jadi kita buat contoh macam ni. Pakai Y, saya boleh jadikan Y sekejap lah boleh. Y sama dengan 2. 2 kuasa 2 campur. Alamak campur pula. K kita negatif 8. Sorry ya. Negatif 8 tak apa. 2 campur 7. Jadi kita akan dapat jawapan kita kat sini. 8 tolak 16. Campur 7. Jawapan kita akan dapat Negatif 1 je. negatif 1. Jangan tinggal kat sini. Tempat dia nak titik minimum. Titik. Oleh sebab itu jawapan kita adalah apa? 2 negatif 1. Nampak? Jadi kamu tak payah buat bentuk vertex pun. Kamu tak payah buat perjalanan kuasa 2 pun. Kecuali disuruh. Dia kata dengan menggunakan kaedah perjalanan kuasa 2. Kena buat lah. Jadi formula kita yang ini mula-mula. Cikgu. Ya? Yang formula negatif B per 2A tu boleh pakai dalam matematik. Boleh, ini matematik lah. Oh. Ini matematik. Sebenarnya kita pinjam pergi MX kejap. Dia dalam matematik ni boleh pakai formula ni. Tak ada masalah. Kan? Dalam penyempurnaan kuasa 2 pun kita pakai benda ni. Cuma dia kat dalam. Yang kita buat penyempurnaan kuasa 2 yang kita buat B per 2A kuasa 2 tu. Sama cerita dia. Tak ada masalah. Boleh pakai benda ni. Kan? Gunakan sebaiknya. Ni ada kaitan dengan ni. Macam tu. 6 markah. Okay? Tapi kalau soalan kata, contoh soalan kita ubah sikit. Soalan kita ambil soalan. Saya ubah suai sikit soalan tu contoh. Ini kita tambah soalan lah. Kita tambah soalan contoh. Saya bagi kat situ fx sama dengan contoh saya bagi kat sini 3x campur dengan 18 3x kuasa 2 18x kemudian tolak 5 contoh. Soalan ni. Soalan dia kata ungkapkan dalam bentuk vertex. Dia bagi contoh dia kata fx sama dengan a x campur p kuasa 2 campur q. Dia suruh ungkapkan. Kan? Lepas tu seterusnya
Seterusnya cari nombor 1, dia suruh cari apa? Persamaan paksi simetri. Nombor 2 dia minta apa? Titik minimum. Dia ada extra sikit dia suruh ungkapkan. Macam tu. Tapi bila kita jawab soalan exam benda ni, kita boleh jawab ni dulu. Sebab apa? Dia tak bagi tahu kaedah apa, nampak? Ada tak dia bagi tahu dengan menggunakan penyempurnaan kuasa 2? Dia tak bagi tahu. Bila dia tak bagi tahu aja, kamu boleh terus guna teknik tadi. Maksudnya kamu sediakan ruang kosong dulu. Kita buat siap sini. Contoh kat sini fx, masa kita ungkapkan sama dengan tinggal dulu. A kita berapa? 3. Dah tahu. A tak ada masalah. 3. Letak dulu. Kurungan. Kuasa 2. Sini X. Memang dah tetap lah. Ni. Bentuk vertex. Tapi kita pergi buat apa? Kita buat persamaan paksi simetri dulu. Nombor 1. X sama dengan negatif B per 2A. Boleh buat macam ni dalam exam. Tak ada masalah. Masukkan saja. Negatif 18 per dengan 2A. 2 kali 3. Kita akan dapat negatif 18 bahagi 6. Dapat negatif 3. Jadi persamaan paksi simetri kita adalah X sama dengan negatif 3. Siap nombor 1. Nampak? Kan? Titik minimum. Nombor 2. Ambil ni masuk dalam ni. Kita akan dapat. Jadi fx kita y lah. Kita jadikan y sekejap pun boleh. Y sama dengan 3. Negatif 3 kuasa 2 campur 18 kali dengan negatif 3 tolak 5. Tolong Ishraq. Tekan kalkulator kejap. Apa dapat ni? Saya dapat negatif 32 je. Betul. 32 Okey. Jadi jawapan kita apa? Titik kita. Titik kita adalah negatif 3, negatif 32. Ini jawapan kita. Lepas tu baru kita isi kat vertex ni. Sebab soalan dia kata ungkapkan. Kita isi kat sini. Dia boleh bekerja daripada belakang. Bila kita isi dalam ni, X tolak 3 masuk dalam kurungan bertukar menjadi tambah 3. Nampak? Nilai minimum dia ambil terus letak je. Siap lah. Siap semua soalan. Kalau dia bagi 6 markah, 6 markah dah dapat dah. Tak semestinya mesti buat atas dulu, turun. Kita boleh pusing balik cerita dia. Ini kita panggil dia teknik menjawab. Kecuali soalan tu kata, dengan menggunakan penyempurnaan kuasa 2, tak boleh buat apa kena buat. Penyempurnaan kuasa 2, terpaksa tunjuk. Okey? Kamu tak tahu, kamu tiba-tiba dia kata dengan menggunakan penyempurnaan kuasa 2, kamu tak erti. Kamu erti yang ni. Buat je yang ni. Kamu tak buat penyempurnaan kuasa 2 tak salah. Tolak sikit je markah. Contoh kalau 6. Dia kata okey tak mengikut arahan. Tolak apa? Penyempurnaan kuasa 2, tolak 2. Kalau 6 dapat 4. Kalau 7 biasanya kalau dengan penyempurnaan kuasa markah dia lebih sikit. Kalau 7 tolak 2 jadi 5. Jadi ada markah. Jangan tinggal kosong. Alamak penyempurnaan kuasa 2 tak ingatlah, tinggal. Jangan. Buat je macam ni. Bentuk vertex boleh buat dalam bentuk macam ni. Kaedah ni boleh digunakan. Okey? Boleh faham? Terus je. Ingat ni. Formula dia apa tadi? Ingat ni. Jangan lupa. X sama dengan negatif B per 2A. Ini untuk apa ni? Persamaan paksi simetri. Dia punya kunci dia untuk buat benda ni. Okey? Itu untuk soalan. Baru satu soalan. Baru satu. Kita pergi soalan kedua kita. Tarik. Yang ni soalan tingkatan 5. Topik tingkatan 5. Combine dengan topik tingkatan 3. Dia combine kat situ. Okey. Cuma kat sini ada gambar rajah. Saya tak ada gambar rajah ni. Buku saya sayang pula nak jonting. Tak apa. Kita buat sama-sama Nombor 12. Nombor 12A dia kata dalam rajah pula. Rajah 6.1 menunjukkan satu titik P pada satu satah kartes. Transformasi V ialah 3 negatif 1. Tak payah tulislah translasi sebab benda ni memang khas. Benda ni je kamu tulis translasi lah tu.
W pula adalah satu putaran. Kan? Putaran 90 darjah. Putaran 90 darjah. Arah jam. Arah jam. Arah jam 90 darjah. Pusat kosong negatif 1. Ini simbol saya buat. Arah jam 90 darjah, 01 pusat. Okey. Soalan dia. Nyatakan koordinat imej bagi titik P. Soalan nombor 1. Koordinat imej bagi titik P di bawah gabungan transformasi berikut. Yang pertama, V kuasa 2. Dia kata nyatakan koordinat imej bagi titik P. Jadi maksudnya permulaan kita mesti daripada P. Permulaan kita. Sebab dia nak image. Bila dia nak image, P itu adalah objek. Hati-hati kan. Okay, jadi koordinat P adalah negatif 2, 3. Dia suruh buat apa? V kuasa 2. Benda kuasa 2, dalam transformasi, kita buat serentak sekali. Kita tak buat asing-asing. Kita terus buat V kuasa 2 gitu. Okay. Apa V kuasa 2? V kuasa 2 maksudnya VV. VV maksudnya kita buat V 2 kali. Bila kita buat V 2 kali maksudnya dia akan jadi 2 kali 3 negatif 1. Jawapan kita akan dapat 6 negatif 2. Macam tu. Okay. Dia soalan, dia tak suruh pun buat dalam gambar rajah tu. Dia tak bagi tahu pun kena buat dekat gambar rajah. Dia kata nyatakan koordinat. Jadi kita boleh gunakan translasi kita ni, kita boleh gunakan kaedah tambah. Jadi VV maksudnya apa? Tambah. Tambah apa? 6 negatif 2 gitu. Tulis jawapan dia kat sini. Negatif 2 tambah 6 dapat 4. 3 tolak 2 dapat 1. Dah siap. Dia tak bagi tahu kan kena buat jalan kerja dekat gambar rajah, tak ada. Soalan dia jelas. Matematik dia jelas arahan dia. Senang je. Okey. Bagi nombor 2 pula dia kata WV memang mula dekat P juga. Memang kena mula dekat P juga. Negatif 2, 3. Cuma bila dia kata WV, kita kena mula dekat V dulu. Mula dekat V dulu akan dapat jawapan. Dah dapat jawapan ni baru kita buat W. Ini kita panggil jalan kerja. Simbol tinggal. Dekat gambar rajah tu kita akan buat dia punya pergerakan dia. Cuma sebab V adalah translasi, kita boleh guna kaedah tambah juga. Kaedah tambah apa? 3 negatif 1 sebab 1 je V. Jadi kita akan dapat negatif 2 tambah 3 dapat 1. 3 tolak 1 dapat 2. Sekarang kita pergi dekat gambar rajah kita. Sekarang kita nak buat ni. Kita nak buat apa, pembesaran. Saya akan besar gambar tu. Pembesaran putaran. Putaran. Kita besarkan dulu gambar ni. Nampak dulu. Okey, gambar ni. Boleh ya. Okay. Sekarang saya akan gunakan ni dulu. Okey, first kali P asal dia sini. Situ. Kemudian sekarang kita dah buat transaksi. Dia sekarang dah bergerak sebanyak 3 ke kanan, turun 1 ke bawah. Tak payah buat jalan kerja, kita ada dah tu 2. Kita terus buat 1, 2 kat sini. Sekarang dia kat situ. Okey. Sekarang apa nak buat? Kita nak buat putaran. Putaran simple je. Langkah pertama nak buat putaran, kamu tandakan dulu, kita panggil dia pusat. Sebab tu simbol dia ni, pusat dulu. 0 negatif 1. Sini pusat dia. Okey, pusat. Kemudian langkah seterusnya, kamu sambungkan daripada pusat ke objek kita ni. Sambungkan. Ni, sambung. Ambil baris, sambung. Sambung je. Sambung. Lepas kamu sambung, kamu agak-agak. Okey, lawan arah jam. Arah mana? Maksudnya dia akan turun ke bawah. Ni arah dia. Saya buat anak panah. Pakai mouse ni susah sikit. Macam tu. Maksud dia ke situ. Okey. Berapa darjah? 90 darjah. Kita boleh congak lah 90 darjah. Kita tarik ni nampak ni.
Berapa kotak? 3 kotak panjang ni. Kita boleh tarik 3 kotak panjang dia. Sinilah jawapan kita nampak. Oh, cikgu yang Ya. putaran lawan arah jam bukan sebelah kiri cikgu. Dia lawan arah ke ikut arah jam ni? Dia lawan. Oh lawan. Saya salah buat soal. Saya salah baca lah. Ni saya buat ni ikut arah jam. Dia lawan arah jam Lawan arah jam. Oh sorry. Baca awal-awal soalan salah. Kalau lawan arah jam maksudnya anak panah ni saja kita ubah. Ya, sorry. Terima kasih Ishraq. Tak perasan. Awal-awal tadi saya dah cakap, bagi tahu awal-awal silap baca dah. Okey. Lawan arah jam ke sini. Ke kiri sini. Kan? Jadi ke sini kat mana dia duduk? Sini tempat dia nampak. Berapa panjang dia? 3. Sini jawapan dia. 90 darjah. Okey. Jadi jawapan kita kat situ adalah cing. Mana cing saya ni? Tak ada cing yang kecil kan? Berapa jawapan kita kat situ? -3, 0. Okey, itu langkah untuk kita buat apa? Putaran. Tapi kalau katakan putaran, pelajar putaran dia silap buat. Yang ini 1 markah. Yang ini salah, ini 1 markah. Jangan silap, ni 1 markah, ini 1 markah. Ini 2 markah biasanya. Ini dapat 2 markah, sebab tu markah dia 4. 2 markah, 3 markah, ni salah. Jadi tolak 1 markah kalau salah yang ini. Okey? Jalan kerja, ini jalan kerja yang terbaik. Bukan saya kata mesti buat macam ni, tak. Sebab jawapan dia, kalau dia nampak kamu tulis 41, dia terus bagi 2 markah. Kan? Ini dia nampak kamu tulis -30, dia terus bagi 2 markah. Cuma kalau ini salah, dia akan pergi cari jalan kerja lain. Ada tak markah lain nak bagi? Sebab tu kita buat macam ni. Sebagai langkah berjaga-jaga. Itu contoh soalan untuk nombor 12A. Saya clear semua. Kita pergi B pula. Belah B. Cikkan balik. Tak muat ni. Tengok gambar rajah dulu. Gambar rajah je. Gambar rajah je sudah. Mari kita bincang soalan. Okey. Untuk nombor 12B. Nombor 12B, cerita dia kat sini adalah rajah 6.2. Okey, saya kecilkan, ada yang tak ada soalan ke, boleh baca dulu tengok. Nampak ni kita besarkan balik. Rajah 6.2 menunjukkan 3 buah sisi 4 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dilukis pada satu sata kates. Okey. Sisi 4 I, J, K, L kita tulis. Sisi 4 I, J, K, L ialah imej bagi sisi 4 A, B, C, D. Yang ini imej. Maksudnya A, B, C, D menjadi IJKL. Itu cerita dia. Di bawah gabungan transformasi MN. Jadi kamu tengok anak panah dia, maksudnya kita kena buat N dulu baru M. N dulu baru M. Huraikan selengkapnya siapakah N. Jom kita tengok gambar rajah kita. Gambar rajah kita kalau tengok kat sini menunjukkan bahawa A, B, C, D yang kecil ni nak jadi yang besar ni. Nampak? Yang kecil ni nak jadi besar. Bila kecil ni nak jadi besar, dia tak boleh jadi. Dalam pembesaran, bentuk mesti sama. Bentuk ni dengan bentuk ni mesti sama. Sekarang bentuk ni dengan bentuk ni tak sama. Okey? Bentuk dia dalam keadaan kita tengok seperti pantulan. Pantulan tak boleh. Pantulan tak boleh kita buat pembesaran. Jadi apa kita buat? Kesimpulan saya kena ambil yang ini. Kan? Saya highlight kejap. Saya kena ambil yang ini. Tukar kepada yang ini dulu. Yang itu cerita dia siapa? Siapa dulu tadi? N dulu, nampak? N tu cerita yang tu. Jadi N kita boleh tulis itu sebagai apa? N ialah, tengok gambar pun kita tahu. Itu namanya apa? Pantulan.
pantulan pada garis. Pantulan ayat ni adalah pada garis. Garis mana? Kalau pantulan kita kena dapatkan dia punya garisan paksi dia. Kan? Paksi pantulan. Kat mana paksi tengah-tengah ni lah. Ni tengah-tengah dia paksi dia. Macam tu. Itu kita panggil dia paksi pantulan dia. Siapa paksi pantulan dia? Y. Dia kena dekat Y. Jadi kalau kena dekat Y maksudnya garis Y sama dengan 5. Itu N. Okey. Kemudian nombor 2 kamu akan tengok pelik. Sudah. Macam mana pembesaran boleh macam tu? Pembesaran boleh macam ni. Kamu cap betul-betul gambar ni. Pembesaran dia boleh satu ujung bertentangan macam tu dia boleh jadi pembesaran. Ini adalah pembesaran. Ialah pembesaran ayat penting dulu. Dengan faktor skala. Okey, tinggal dulu kejap. Sehingga ruang kosong. Pada pusat. Pada pusat kita kena letak apa? Koordinat. Itu ayat untuk pembesaran. Sekarang kita tengok. Macam mana cikgu kata boleh buat pembesaran ni? Jom kita tengok. Apa cerita dia. Akan bagi nampak. Bagi nampak. Bentuk dia. Okay. Pembesaran berlaku apabila semua titik menuju pada satu tempat yang sama. Tengok. Tengok. G. G pergi ke mana? G dia akan pergi dekat K. G akan pergi dekat K. Okey. Kita tengok siapa? H. H ke mana H? H akan pergi dekat L. Nampak? H akan pergi dekat L. Nampak? Jadi E akan pergi ke mana? E akan pergi dekat I. Semua berjumpa pada pusat yang sama. Tengok, sambung je. Sambung. Dia dah jumpa pusat, nampak? Dia akan bertemu pada pusat yang sama. Siapakah pusat dia tu? 4, 4. Sini dulu. Okey. Kan? Sekarang kita tengok. Siapa membesar? Yang kecil akan dibesarkan. Yang kecil dibesar, kita akan kira dia punya faktor skala. Okey, faktor skala saya akan kira. Maksudnya yang besar saya ambil senang, saya ambil yang ni. Berapa ni? 4. Kawan dia sini 2. Jadi K kita adalah sama dengan 4/2. Tapi sebab gambar dia, pusat dia berada di tengah. Kalau pusat dia berada di tengah, maksudnya pembesaran kita adalah faktor skala negatif. Jadi K kita adalah negatif 2. Hati-hati kat situ. Negatif 2. Jadi jawapan kita kat sini dengan faktor skala negatif 2 pada pusat 4. Allah, jatuh. Okey. Ada soalan? Macam mana? Tanya dulu. Ni jarang-jarang berlaku jumpa soalan macam ni. Ada soalan? Syah, tak ada? Ni? Tak ada cikgu. Boleh? Ya. Yang lain ada? Tak ada? Okey. Adalah tu. Okey, tak apa. Saya cerita juga. Saya tahu kamu sebenarnya kadang-kadang ada yang nak tanya tapi dia malu. Kan? Ini saya cerita tentang pembesaran. Sikitlah cerita kan. Pembesaran asas dia untuk yang kita tengok K kita faktor skala negatif ni kan. Dia kalau gambar dia asal macam ni. Kemudian dia membesar jadi macam ni. Okey, bila kamu sambung, pusat dia berada di tepi. Ini kita panggil pusat berada di tepi. Kalau pusat dia berada di tepi, kan? Yang mana kita panggil dia pusat objek
image. Pusat objek image. Kan? Jadi benda ni kita panggil dia pembesaran positif. Okey. Tapi kalau dia punya pusat dia berada di tengah. Berada di tengah. Macam ni lah. Saya nak kena buat gambar rajah macam tu juga. Dapat pusat sini contoh. Tengah sini. Jadi kat sini saya akan ambil dia besar macam tu. Dia mesti akan jadi bentuk dia akan disongsangkan. Kurang kan? Macam tu. Kita sambung betul-betul lah. Yang ini maksudnya bila kita sambung, semua sambung pergi tempat yang cantik. Pergi tempat yang cantik. Dengan skala yang cantik. Cuma pusat kita di tengah. Kalau pusat di tengah ni adalah kita panggil dia pembesaran negatif. Yang mana image kita adalah disongsangkan. Okay. Dalam kehidupan sebenar kita, kalau kamu ambil satu kotak. Kotak. Kotak kan. Kamu tebuk satu lubang pakai jarum je. Kamu tebuk satu lubang pakai jarum. Kan? Kemudian kita ambil lampu, kita suluh pada dalam, keluar. Ini kita panggil lubang jarum benda ni kan. Kamu akan nampak sebenarnya image yang berlaku tu adalah disongsangkan. Kan? Tapi nak cerita tu tak apa, nanti kemudian lah. Saya cerita kau pergi tengok kat YouTube dia ada buat. Dia ada buat kat YouTube lah cerita ni. Okey, ini cerita dia. Kalau kat tepi positif. Kalau kat tengah dia punya adalah negatif. Tapi kadang-kadang ada pelajar dia silap. Dia buat macam ni. Gambar dia macam ni. Begitu, kemudian gambar dia macam ni. Tengok betul. Ini objek, ini image. Pusat dia kat sini tau. Ada pelajar cikgu, yang ni macam mana? Ni positif ke negatif? Ini positif. Kenapa positif? Tengok betul-betul. Titik ini adalah objek. Titik ini adalah image. Sini pusat dia. Jadi dia POI. Dia pusat dia macam tu. Dia bukan OP. OP lain. O, pusat, image. OP cerita lain. Ini negatif OP. Ni POI. POI. Semua POI. POI. Hati-hati kat situ kan. Okey. Itu lebih kurang lah. Sebab saya takut nanti silap kamu jawab dalam exam nanti. Kita pergi pada soalan seterusnya. Okey. Saya lupa tutup pula. Tak padam nanti habis gambar. Okey. Soalan seterusnya kita pergi. Ini soalan favourite kamu lah. Standard lah ramai yang favourite soalan ni, iaitu penakkulan matematik. Memang dia nak bagi saja dalam bahagian B. Benda ni kalau dia duduk memang antara yang sangat membantu. Yang sangat membantu dalam nak tambah markah kamu. Sebab bahagian B ni markah dia 9 ataupun 8. Tinggi markah dia kat sini. Okey. Kita tengok nombor 13 kat situ. Perhatikan. Nyatakan akas dan songsangan bagi implikasi berikut. Akas dan songsangan. Cerita dia kat sini. Formula dia ada 4 orang. Formula dia ada 4 orang, iaitu implikasi, kemudian akas, kemudian songsangan, kemudian kontrapositif. Macam tu. Okey, implikasi, akas, songsangan, kontrapositif. Implikasi. Jika A maka B. Contoh. Akas. Terbalik kan? Jika B maka A. Macam tu. Okey. Songsangan. Songsangan apa dia buat? Songsangan ni dia akan terbalikkan mamat ni. Akas. Dia akan terbalikkan apa akas. Dia akan jadi jika bukan A maka bukan B.
Kontrapositif jadi macam mana? Kontrapositif dia akan akas benda ni. Jika bukan B, maka bukan A. Macam tu susunan dia. Kan? Songsangan dia akan negatifkan benda ni. Kan? Yang ini akas Muhammad ni balik. Jadi kalau kamu tengok bentuk susunan huruf A, B, C ni, dua ekor ni sama. Cuma menafikan antara satu sama lain. Dia macam tu. Okay, ini 3. Implikasi, akas, songsangan, kontrapositif. 4 orang ni. Bentuk dia ni saya akan susun ni implikasi dengan songsangan saling menafi antara satu sama lain. A, B, B tapi seorang bukan. Akas dengan kontrapositif. Cerita dia. Okey, jadi soalan ni dia kata nombor 13A nyatakan akas. Jadi akas kita, jawapan kita akas apa? Jika terbalikkan. Jika M boleh dibahagi tepat dengan 4. Nak salin yang penat ni kan. Maka M boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi itu akas kita. Itu akas. Ini akas. Okey. Songsangan pula. Songsangan maksudnya apa? Kita terbalikkan, kita nafikan implikasi kita. Jadi jawapan kita songsangan adalah apa? Jika M tidak boleh. Dia tambah tidak je. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Dia yang asal tu. Yang asal tu kita nafikan dia. Maka M tidak boleh. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Itu cerita. Nampak? Ini kena hafal ni. Ini selalu masuk exam ni. Tak tahu siapa. Mungkin implikasi, akas, songsangan, kontrapositif. Tak tahu. Tak tahu siapa yang akan masuk exam nanti. Okey. Ambil nota ni tengok-tengok. Walaupun tulisan saya tak cantik sangat. Okey, tak apa. Screenshot pun boleh. Tengok dalam buku teks. Cantik dia buat. Itu cerita pasal apa? Akas dan songsangan. Untuk B itu senang. Untuk B itu dia kata, lengkapkan permis 2 untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Wah, dia punya ayat. Sah dan munasabah. Okey? Kita tengok cerita dia. Dia kata kat situ, saya besarkan. Nampak, boleh nampak kan? Okey. Permis 1, jika N sama dengan 1, maka Y sama dengan XN tambah 3 ialah persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Dalam 2 pemboleh ubah kan? Kesimpulan kita, N tak sama dengan 1. N tak sama dengan 1. Jadi, siapakah permis 2 kat situ? Okey? Jadi, permis 2 kat sini dia nak sah dan munasabah kat situ. Jawapan kita adalah untuk B. Kalau kamu tengok jalan kerja dia simple je. Kita hanya perlu nafikan permis 1 tu yang sebelah kanan dia. Jadi kita akan dapat jawapan kita itu Y sama dengan X kuasa N tambah 3 bukan persamaan linear. Jangan pergi buat sini simbol tak sama pula. Habis cerita dia. Bukan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Itu jawapan dia. Okey? Tengok. Bila dia kata yang bila dia soalan dia sebut yang depan ni dia nafi, maksudnya yang belakang pun kita kena nafikan juga cerita dia. Okey?
Jadi sah dengan munasabah ni penting juga ni. Sah dengan munasabah. Okey, sekejap saya cerita sah dengan munasabah. Sekejap. Ni dah ambil jawapan. Kita tengok sah dengan munasabah kejap. Kan topik ni ramai yang skip bila buat ulang kaji kan sekarang. Bahaya-bahaya sekarang ni kan. Okey, contoh saya katakan itu. Jika A, maka B. Yang starting dia. Ini permis 1. Permis 2 dia, kalau nak munasabah, kalau A kita tak nak ubah, jadi A dulu. Kan? Jadi A adalah benar. Maksudnya A ni lah, cerita pasal A ni letaklah kat sini A dia. Kan? Jadi dia punya kesimpulan, B adalah benar. Macam tu. Tapi, kalau dia bagi kat situ, premis 1 dia adalah jika A maka B kat sini, okey. Kalau dia nak nafikan benda ni, dia nak buat kataan bukan ke tidak ke, untuk premis 2 kita mula belakang dulu. Dia kena mula belakang dulu. Bukan B. Kena letak kat situ, kesimpulan kita baru akan jadi bukan A. Baru dia akan jadi sah munasabah. Ni kena ingat tak boleh suka-suka hati meletak. Kan? Dia siapa dulu. Kalau dia okey, tak ada masalah, jangan ubah dia, tidak dinafikan, maksudnya dia follow je A, B. Kalau kita nafikan dia, dia kena B dulu baru A. Ini cerita pasal sah munasabah. Okey. Jadi dia kan boleh tengok buku teks lah. Dia cerita cantik, lengkap. Ada contoh satu. Okey, ini cerita pasal jika, maka. Kan? Okey. Kita tengok soalan seterusnya. C kan? Tengok C. Wah. Apa benda ni? C ni. Boleh nampak ke? Tengok cerita kejap. Kita besarkan kejap. Nampak sikit. Okey, boleh Tengok soalan dia. Nombor 13 C. Zurina menggunakan mancis untuk menghasilkan model dalam pola seperti ditunjukkan dalam rajah 7. Diberi bahawa mancis yang digunakan Zurina mengikut pola berikut. Dia bagi pola dia 3 sama dengan 3/2, 1 kuasa 2 campur 1. 9 sama dengan 3/2 sama dengan 2 kuasa 2 campur 2. Okey, ini mudah sebab dia bagi ni. Kalau dia tak bagi ni susah tau, kena reka sendiri dalam kerja dia. Kan? Okey. Buat satu kesimpulan aruhan secara aruhan. Okey, seterusnya tentukan bilangan mancis yang Zurina perlu untuk membina model yang mempunyai 7 aras. Okey, secara aruhan, maksud aruhan kat sini, aruhan ni maksudnya kita kena buat satu formula. Formula dengan memasukkan satu formula buah yang kita kenali sebagai N. N masuk. Aruhan masukkan N. N tu apa? Yang ke berapa? Yang ke berapa? Maksudnya kat sini, untuk soalan macam ni, kita akan buat N tu adalah aras je. Kan? Jadi macam mana nak masukkan N? Kita tengok simple je. Kesimpulan kita senang je. Yang sama jangan ubah. Okay, yang tak sama ni kita akan ubah jadi N. Ini akan jadi N ni. N kuasa 2 campur dengan N. Yang mana kena bagi tahu. N adalah sama dengan 1, 2, 3, ... Dan seterusnya ... Ini formula kita yang kita katakan kesimpulan secara aruhan. Belah kanan jangan letak, tak apa. Bilangan mancis tu. Seterusnya dia kata tentukan bilangan mancis yang Zurina perlukan untuk membina model yang mempunyai 7 aras. Ini 7 aras maksudnya N sama dengan 7. Jadi baru kita buat.
bilangan mancis. Sama dengan 3/2, 7/2 campur 7. Ambil kalkulator, kira dapatlah. Kan? 5, 6. Berapa ni? Kan? Ambil kalkulator kejap. Tolong. 84 cikgu. 84. Okey, ini kita panggil dia apa? Kesimpulan secara aruhan. Kesimpulan secara aruhan. Ambil yang sama salin, yang tak sama jadikan N. Yang sama salin, yang tak sama jadikan N. Okey? Itu soalan nombor 13. Kita teruskan. Sebelah nombor 14. Alamak, nombor 14 ni ada graf. Ya, kita tengok soalan yang tak ada graf dulu. Soalan yang last dulu. Nombor 15 dulu. Saya skip. Soalan ada graf ni. Kita lukis graf memang tak nampak kalau saya lukis graf ni. Kita tengok ni dulu kan. Nombor 15. Yang ni kau belajar dalam tingkatan 3. Tapi dia boleh tanya dalam SPM. Soalan ni selalu ada. Ada 2 kaedah. Satu kaedah yang kena bahagi 4 tu. Dan satu lagi kaedah lukisan terus. Yang soalan macam ni kita panggil dia kaedah lukisan terus. Okey? Nombor 15 dulu Tengok. Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf. Dia tak boleh pakai. Tapi kalau nak pakai juga boleh tak? Tak ada kertas graf. Dalam SPM, kamu kalau nak pakai kertas graf juga, kamu kena angkat tangan minta payah nak ada sebab kertas soalan kamu dalam satu set buku soalan. Memang dia dah susun siap-siap dah. Kertas graf tu untuk siapa punya. Okey? Jadi kita boleh lukiskan simple je benda ni. Sebab dalam kita panggil plan ni, dia ada 3 keadaan. Yang pertama ada plan, nama dia. Plan. Yang kedua, cerita dia pasal dongakan. Dongakan ada 2 keadaan. Dongakan depan dan dongakan sisi. Biasanya dia akan bagi arah dia. Depan dan sisi. Okey. Langkah pertama untuk soalan ni, kita tengok soalan dia. Gambar rajah tu ada. Lukis dengan skala penuh. Dongakan pepejal itu pada satah mencacang yang selari dengan AD. Seperti dilihat daripada X. Dia senang je kat sana ni. Kalau dongakan, petua saya untuk buat dongakan adalah kita hanya perlu buat yang pertama, kita akan tengok lantai. Lepas lantai, kita akan tengok dia punya tiang. Dan tiang nombor 3 baru kita letak dia punya bumbung kalau ada. Macam buat rumah. Untuk soalan ni, okey. Lantai dia bagi hint. Dia kata mula dengan AD. Jadi saya akan mulakan anggaran kita. Lakaran. AD. Mula dengan AD. AD berapa? 4. Lepas tu apa? Tiang. Tiang belah kanan. Belah kanan tiang dia, kita tak tengok depan ni tau. Jangan tengok depan, kita tengok belakang. Ni tiang belakang. Tiang belakang ni berapa? Oh, 6. tiang yang tinggi tu yang cikgu. Kita tengok paling tinggi sekali. Oh. Tiang ni maksudnya dia mewakili ketinggian. Berapa ketinggian dia? 6. Jadi kiri kanan 6. Nampak? Lepas tu, ada tak bumbung kat atas? Ada. Dah. Okey. Tapi, lepas tu baru kita tengok kat depan. Ada tak kat depan ni yang kita ada berapa bahagian kat depan? Ada 2 bahagian. Dia pecah kepada apa? Dia pecah kepada 3. Jadi kalau kamu tahu ni 6 tadi, kalau dia pecah ke 3 kat mana? Tengah-tengah. 3. Ini jawapan kita. Baru ambil pembaris, buat bagi cantik. Lakaran dulu kat tepi gambar. Lakaran ni buat kat sebelah soalan tu. Sebelah gambar kat sini. Buat kat sini. Sebelah ni je. Lepas tu baru pergi dekat ruang jawapan tu, lukis cantik. Okey? Nak lukis cantik. Ya, cikgu, yang 3 tu yang belah tepi dia ke yang belah mana cikgu? 3 ni kita ambil 3 ni aja sebab semua 6, bawah dia 3, atas tolak lah. Yang 3 ni yang bahagian yang dia ada bengkok sikit tu yang cikgu. Bengkok sikit. Dalam lukisan dongakan perengakan ni,
Yang bengkok jangan ukur. Kita tak ukur berapa panjang dia. Sebab kita nampak benda bengkok pun kita nampak straight bila kita tengok kat depan. Jadi kita hanya guna kaedah tolak lah. Belakang 6, yang tegak 6, yang ini 3. 6 tolak 3 maksudnya tinggi ni apa? 3 juga macam tu. Oh, dia ada potong lah kan cikgu. Ah. Oh, okey. Jadi Saya kita bab lukis ni- simple. Kita lukis simple je. Sebenarnya kita hanya fahamkan cerita dia saya bagi tahu kamu lantai kita apa? Lebar. Kemudian tiang kita ketinggian dia. Sudah. Lepas tu dia ada pecah beberapa bahagian. Lepas tu beberapa bahagian pecah tu nampak atau tak nampak. Kalau tak nampak putus-putus. Dia senang dapat markah ni. Cukup senang dapat markah. Sebab apa? Markah dia hanya diberi berdasarkan gambar rajah tu. Ukuran kamu kena betul. Kamu kena ukur betul-betul. Saya tak ada baris pula mana pergi. Saya tak apa. Jadi kamu ukur betul-betul. Kamu buat betul-betul. Dia hanya gambar rajah je. Ini kamu buat macam ni betul-betul cantik-cantik. Betul kamu buat macam ni. Ini saja 3 markah. Tak perlu tulis huruf pun. Huruf dia tak payah pun tak apa. Tak perlu. Tapi kalau nak semak jawapan betul-betul, kita kena tulis huruf baru cantik. Maksud kalau nak tulis huruf, kita kena tulislah A. Belakang A ada siapa? Belakang A ada B. Sebab kita tengok daripada arah X. Sebelah sini D. Belakang D ada apa? Ada C. Nampak? Naik atas sikit. Sini E. Belakang E tak ada orang. J. Belakang J tak ada orang. Ingat kalau tulis huruf jangan langgar garisan. Jangan langgar. Okey. Atas kat sini adalah F. Belakang F ada G. I. Belakang I ada H. Kamu tak perlu tulis berapa ukuran dia. Sebab apa? Yang kamu lukis tu adalah ukuran sebenar. Kalau kamu tengok dekat skema jawapan, memang dia tulis ukuran berapa. Sebab apa? Lukisan dekat skema jawapan tu bukan ukuran sebenar. Dengan ukuran sebenar, kita tak payah beritahu dia, okey ni 3 cm, tak payah. Yang kita buat tu memang kena sharp 3 cm. Okey, dan tak boleh lubang-lubang macam ni ya. Ini tak boleh kerja jaga ni, tak boleh lubang. Nanti saya pergi buat lubang, kamu pun buat lubang. Lebih-lebih sangat pun tak boleh. Lebih yang obvious sangat tak boleh. Ini untuk jawapan untuk A kan. Okey. Untuk B, hati-hati kan. Untuk jawapan B, segala maklumat daripada A, kamu kena bawakan, kena ingat. Dia akan bawa ke B. Tengok soalan dia. Mana pula? Oh, dah habis dah. Ujung. Nampak? Okey, boleh tu. Lebih kurang. B tu. Gambaran ukuran daripada A adalah dibawa ke B. Kena jaga tengok. Soalan dia. Dengan skala penuh. Lukis plan gabungan pekerjaan itu. Plan maksudnya apa? Plan. Plan maksudnya kita tengok daripada atas ke bawah. Bila kita tengok pada atas ke bawah, formula saya akan guna, kamu hanya pergi tengok lantai dulu. Tetap lantai. Kita pakai plan lantai, kita tak pakai plan bumbung. Plan lantai. Kita pergi tengok lantai dulu. Okay. Lepas tengok lantai untuk plan, baru kita tengok bumbung. Okay. Untuk plan, dinding tak nampak. Dia tak nampak dinding. Kita tengok pada atas, tak nampak dinding. Untuk soalan ni, tengok, kamu tengok lantai dia. Tengok gambar dia. Saya tengok gambar dia. Ya. Saya warnakan tengok. Boleh tak? Ada warna kat sini, ada warna tak? Oh, tak ada warna. Saya pangkah jugalah. Pangkah. Lantai dia tengok. Kawasan ni. Dan kawasan ni. Ni lantai ni. Okey. Cuba tengok bentuk lantai dia apa. Sebelah kanan kita, bentuknya petak. Lukis petak. Anggaran. Lakaran tu. Lukis petak. Apa ukuran petak tu? Ukuran petak tu, lebar dia 4. Okey. Tapi berapa dia punya panjang dia? Jangan tengok dekat gambar ni. Tak ada. Dia ada kat sini nampak.
Dekat atas ni ada gambar dia. Dia kata panjang ni adalah 5. 5. Dia jangan tengok ni, tengok sini tak dapat lah. Tambah-tambah soalan SPM. Yang ni muka surat lain, ni muka surat lain. Kena pergi rujuk balik tengok. Okey. Kemudian baru kita tengok tu separuh bulatan tu. Okey, separuh bulatan tu macam mana ukuran untuk separuh bulatan tu kat situ kan? Dia bagi tahu kat situ diameter 7. Kalau diameter 7, maksudnya jejari dia berapa? 3.5. Jadi sini adalah 3.5, sini pun 3.5. Lepas tu kena pakai jangka lukis buat macam tu. Dapat lantai. Ini kita panggil plan lantai. Dah dapat plan lantai, baru tengok bumbung. Ada berapa bumbung? Tengok bumbung ada berapa? Ada 1, saya pangkah bumbung kejap. Bumbung. 1 bumbung, 2 bumbung, 3 bumbung. Nampak? Bumbung ada 3. Mana bumbung pertama? Dah lukis belum? Dah. Mana bumbung kedua? Kena tengok ukuran bumbung kedua. Apa ukuran bumbung kedua? 4 cm saja. Kalau yang ini 3.5, 4 lebih sikit je situ. Garis. Siap lah. Ada berapa bumbung? 3 bumbung. Lepas tu saya bagi tahu kamu, yang sengit kita tak ukur. Kita tak ukur yang sengit. Benda sengit ni kita tak ukur berapa panjang dia. Kita tak ukur. Kita biar je balance. Ini jawapan dia. Untuk plan tu. Kita pergi lukis balik semula. Bagi cantik. Sekejap cikgu, yang bumbung yang kedua tu. Oh, sebab dia garis je cikgu. Dia yang kita buat ni adalah bumbung yang 4 cm. Ni 4 cm. Jadi bila kita garis 4 cm, automatik yang ini adalah yang sengit tu. Yang sengit kita tak payah ukur. Semua benda sengit kita tak ukur. Tak ukur pun. Oh, kita garis yang kiri, kita garis atas dia je lah kan cikgu. Jadi automatik dia akan siap. Macam tu. Soalan ni menarik tau. Sebab apa? Senang dapat markah. Senang dapat markah. Lukis betul-betul. Tengok betul-betul. Okey. Itu. Jadi kamu kena lukis mulalah bentuk macam ni. Bagi cantik lah. Kan? Okey. Katakan nak buat huruf dia. Bagi cantik huruf dia kan. Huruf dia kalau kita tengok daripada atas. Sini M. Bawah dia ada L. Atas bawah. Cerita dia. Dekat ujung sini adalah G. B. Okey. Dekat sini adalah N. Bawah N ada K. Kan? Dekat ujung sini H. Bawah H ada C. Dekat ujung sekali ni, ujung sekali kat sini, dia ada apa ni? J. Bawah J ada D. Ujung sekali ni ada C. Bawah C ada A. Siapa yang belum tinggal lagi? I dengan F. Sini F. Bawah dia tak ada orang. I. Bila kamu letak huruf, dia automatik mengesahkan jawapan kamu. Sebab kamu dapat letak semua huruf pada tempat yang betul. Boleh faham? Pernah jawab soalan ni? Form 4 dulu ada kan soalan ni kan? Masa Form 4. Mesti ada soalan ni. Masa exam. Oh cikgu, kita tak, yang bawah tu kita tak ambil F ke cikgu? Yang F dengan A tak ya cikgu? F tak. F dia seorang-seorang. Bawah F tak ada orang. Oh, sebab F dekat bumbung atas tu. Tengok F kalau kita tarik straight, dia kena tarik straight Tengok hati-hati F bila kita tarik straight ni, bawah dia tak ada orang. Dia tak ada orang bawah dia. Sebab tu kamu tengok C dengan A. Ni C dengan A. C bawah C A. Ini je. Nampak susah juga pakai mouse. Sengit. Macam tu lah. Boleh faham? Okay. Oh, boleh. Soalan nombor 2. Tengok dia kata apa. Menggunakan 22/7. Hitung isi padu dalam cm. Gabungan pepejal itu. Pula dah. Dia minta, nampak? Dia campur topik. Dia minta apa? Isi padu. Gabungan pepejal itu. Macam mana nak kira isi padu ni? Kan?
Jadi bila dia kata gabungan, langkah pertama kamu buat untuk nombor 2, kita kena tulis dulu isi padu gabungan, isi padu saja pun cukup, sama dengan siapa yang terlibat. Siapa terlibat? Yang terlibat tu adalah, kamu tengok gambar dia adalah sukuan silinder. Okey? Sukuan silinder maksudnya apa? 1/4 daripada silinder. Kita tulis dulu ayat-ayat. Campur dengan siapa? Prisma. Lepas kamu letak ayat dia, kamu pergi tengok formula kat depan, letak formula. Apa formula dia? Formula dia bagi formula silinder. Silinder dia bagi pi J kuasa 2T. Dia bagi formula. Prisma pula dia bagi formula luas keratan rentas darab panjang. Dia bagi formula. Formula dia bagi. Kita tulis dulu. Sebab apa? Kalau katakan takat ni dia boleh buat, markah dah ada. Jangan biar kosong. Jangan kata, alamak tak reti buat dah form isi padu. Jangan. Tulis apa yang kamu tahu. Isi apa yang kita patut tahu. 1/4 darab pi 22/7. Boleh apa? Nampak? Darab dengan jejari. Ada tadi 3.5. Darab dengan tinggi. Berapa tinggi silinder kita? 6. Okey. Untuk prisma, luas keratan rentas. Pergi lukis bentuk dia. Lukis bentuk. Mana keratan rentas prisma? Tengok atas. Bentuk dia macam ni. Bentuk dia gitu. Bentuk dia ini. Benda ni kita kena cari luas dia. Luas. Trapezium ni kan cikgu. Nanti kita pecah dua. Luas benda ni darab dengan panjang ni mana? Panjang adalah jarak antara dua keratan rentas. Itu namanya panjang. Okey, contoh macam gambar ni. Tengok gambar ni. Okey. Gambar ni. Gambar atas ni. Mana panjang dia? Bukan 5 panjang. Salah. Panjang dalam prisma adalah 4. Sebab keratan rentas dia kiri dan kanan. Bila kiri dan kanan keratan rentas, panjang adalah jarak antara dua keratan rentas. Jadi panjang adalah 4. Jangan silap. Jadi kat sini, kalau untuk soalan ni, ini panjang dia. Macam tu. Okey, darab 4. Ni saya lukis gambar. Dalam exam, lukis gambar macam ni. Bila kamu lukis, baru kamu tahu macam mana nak kira. Kita potong. Nampak? Bila kita potong, kita akan dapat maklumat kita. Maklumat kita apa? Sini 6. Sini 4. Bawah 5. Jadi sini 1. Sini berapa? 3. Dapat dah. Berapa luas kat sini? 24. 6 kali 4 ni. Cing habis cerita. Ni trapezium. Kita buat kat dalam gambar aja, dalam lukisan kamu, dalam jalan kerja kamu, boleh kamu buat kaedah lukisan. Buat je conteng-conteng kat atas ni, jangan usik sini lagi. Conteng kat atas. Jangan buat dekat kertas conteng yang akan dibuang. Tak, dekat kertas jawapan tu, buat kat atas kat mana kosong. Semua dikira dalam kerja. Ni 1/2 trapezium. A campur B, 3 dengan 6. 3 campur 6. Kemudian ni bawah dia 1. 3 campur 6, 9. 9 bahagi 2, 4.5. 4.5 ni. 4.5. Okey. Jadi berapa luas keseluruhan dia? 24 campur 4.5. 28.5 darab 4. Ini kita punya isi padu untuk prisma tersebut. Ambil kalkulator, kira semua siaplah isi padu. Jaga-jaga. Prisma ni. Jaga-jaga. Cuba tekan. Tengok. Tu satu tu yang Satu tu sebab bawah ni 5.
Atas 4. 5 tolak 4. Tinggal 1. Kita guna tolak je. Kan? Tengok gambar ni. Ke atas. Ni 5. Ni 5. Yang ini 4. Yang ni kita dah kira dah. Kotak ni habis. Kotak ni luas dia apa? 4 kali 6, 24. Yang kecil ni dia kecil je sebenarnya. Tak besar mana pun. Balance dia. Sebab dia 1 cm je. Oh, yang satu tu E dengan A lah kan cikgu? Mana? Yang Satu ni. E dengan A. Bukan. Punya- EA 3. oh, EA 3. Oh. Satu tu kita potong. oh yang atas. Oh. Ni yang potong ni. Yang saya potong ni. Ini satu. Sini. Sini adalah 1 cm. Oh, dia punya selari 4 campur. Sebab panjang bawah dia beritahu panjang dia 5. Kan? Atas dia 4. Kita tolak lah. 5 tolak 4. Balance dia 1. Nampak? Nampak cikgu. Jaga-jaga soalan prisma jaga. Kena tengok betul. Lepas tu saya kata dalam exam kalau jumpa prisma, formula dia tulis. Sebab katakan kamu ada silap kira bawah ni sikit dah. Formula ni 1 markah. Isi padu ni 4 markah. Yang ini 3 markah. 2 jawapan dia. Boleh? Berapa ni Syah? Ni? Semua isi padu dia? Oh, yang saya terkira semua isi padu dia dapat 75.78. 75.78 cm kuasa 3 kan? Isi padu kan? cm kuasa 3. Boleh faham tak? Yang lain boleh ke? Tengok. Cikgu, sekejap Saya salah tulis lah cikgu. Sebab yang kalau saya kira yang cikgu punya tulisan dapat 171.75. Oh, salah ni. Apa? Cikgu, Ya. saya pun 171.75. Semua sekali? 171.75. Salah sekira. Okey. Okey. Jadi kamu kena ingat Sebab tu yang ini kita panggil dia idea yang saya buat ni, ini sebenarnya saya menggunakan konsep yang memang saya selalu ajar kamu kalau tak erti buat math sangkut buat IFA. IFA maksudnya apa? Idea kita buat dalam bentuk ni. Kita highlight idea kita apa? Oh, sipadu, silinder campur prisma. Formula apa? Ada formula kat depan, pergi ambil isi. Ni jawapan. Nampak? Kalau kita salah kat sini, ada silap sikit, ada careless kat sini, 2 ni ada markah. Jangan biarkan kosong dalam exam. Okey, kita kurangkan kita punya defisit. Defisit tak kan? Sebab apa? Sebab saya biasanya letakkan untuk matematik kertas 2 ni, saya akan meletakkan kepada diri kita hanya membenarkan diri kita careless sebanyak 20 markah. Maksudnya kita nak dapat 80 tapi kita tak letak 80. Kita letak apa? Okey, silap sikit lah 20. 20 markah kita boleh buat silap. Kita target macam tu. Okay? Macam tu. Jadi kita tak stres sangat. Bila kita pergi cari mana lagi markah, berapa dapat. Pening. Jadi kita jawab semua. Jadi kalau setiap soalan ada sikit yang kita tak tahu, ambil percentage dia. Biar yang kurang jawab je mana. Okay? Kita patah balik tadi nombor apa tu? Nombor 14. Nombor 14. Saya patah balik kat situ. Sikit lagi.
Tak apalah, ada kertas keram ni, saya cuba lukislah dengan sebaik mungkin. Okey, dekat mana saya boleh lukis, saya lukis insya-Allah kan. Sebab saya lukisan saya agak cantik juga. Okey. Tengok soalan dia nombor 14 ni. Jadual 3 menunjukkan masa dalam minit diambil oleh 100 orang murid tingkatan 5 untuk menulis sebuah karangan bahasa Inggeris. Berdasarkan dalam jadual 3, hitung min. Jadi min biasanya saya galakkan pelajar, kalau soalan macam ni, kita buat jadual baru. Kita buat jadual baru macam mana? Kita buat jadual baru, contoh saya akan buat X dengan F. X ni adalah titik tengah, titik. F adalah kekerapan. Okey, titik tengah 35 dengan 39. Kan cari macam mana nak tekan kalkulator. 35 campur 39 bahagi 2 ataupun boleh pakai jari. Jari lagi senang. 35, 36, 37, 38, 39. Mana tengah? Yang ni. 37. Jadi kita letak X kita adalah 37. Kemudian 40, 41, 42. Dia dah ada pola dah 42. Kemudian 47. Kemudian 52, kemudian 57. Kemudian 62. Kita buat jadual sendiri. Dia tak suruh buat, kita buat. Okey, kekerapan kita adalah 8, 18, 30, 24, 16, 4. Kan? Jadi bila kita nak cari min kat situ, formula min X bar kita adalah sama dengan jumlah Fx per dengan jumlah F. Kan? Jadi kita boleh guna kalkulator kat sini. Jadi kita boleh guna kalkulator, jumlah aja kita ambil kalkulator kita. Saya ambil kalkulator. Saya tak akan pakai mode kalkulator tu. Saya akan pakai yang biasa je. Kira tambah tolak darab bahagi je. Okay, kamu. Okey, ini contoh. Saya akan guna biasa je 37 ni. 37 darab dengan 8, kemudian saya terus campur 42 darab dengan 18, terus campur 47 darab dengan 30, terus campur, kemudian 52 darab dengan 24, terus campur, 57 darab dengan 16 terus campur kat situ. Kemudian 62 darab dengan 4. Okey, dapat apa? 4,870. Kan? Yang itu kita nak tulis dekat je. Bawah ni kita tulis tu, tak payah tunjuk berpanjang. 4,870 per dengan jumlah semua 100. Dapatlah jawapan kita kat situ adalah 48.7 min kita. Tak payah pergi tunjuk ni campur tolak, tak payah. Sebab markah dia tak banyak pun. Min, satu markah je min. Okey, nombor 2. Nombor 2 adalah varian. Varian pun sama, kita letak formula dulu. Varian formula kita adalah sistem PY kuasa 2. Jadi dia tak ada punca kuasa lah. Sama dengan jumlah Fx kuasa 2 per dengan jumlah F tolak dengan min kuasa 2. Nampak? Jadi apa yang kita perlu buat? Ingat tadi, ada lagi kat kalkulator. Kalau kalkulator kamu masih ada benda tu. Jadi kita kalau kalkulator saya boleh anjak. Tak apa. Fx kuasa 2. X kita yang kuasa 2 ni. Pergi dekat X tu kuasa 2 kan. Pergi dekat setiap X tu kuasa 2 kan. Pergi dekat setiap X tu kuasa 2 kan. Pergi dekat setiap X kita kuasa 2 kan. Kamu boleh pakai kalkulator kemudian gerak-gerak-gerak tu kan. Terus pergi dekat 57 kuasa 2 kan. Kemudian dekat 62 kuasa 2 kan. Sekejap saya tengok cek balik betul ke. Kan saya salah. Betul. Nampak? Oh banyak dapat. 241230. Kamu boleh buat benda yang sama, cuma kamu hanya perlu insert. Insertkan kuasa 2. Insert kuasa 2 kamu boleh guna shift insert.
Shift insert, I and S tu insert. Saya tak dari calculator pula nak tunjuk kamu kan. Kamu faham kan cerita dia. 241,230 per dengan 100. Tolak dengan min kita ni 48.7 kuasa 2. Dapat varian. Tekan calculator. Ni dapat 2412.3. Okey, tolak dengan 48.7 kuasa 2. Dapat jawapan kita 40.61. Betul kan? Ini kita punya apa? Varian. Okey? Tapi kalau kamu tak buat macam saya tadi pun tak apa. Kamu buat semula. Maksudnya ambil ni 8 darab 37 kuasa 2 campur 18 darab 42 kuasa 2 campur 30 darab 47 kuasa 2 satu-satu. Ambil kalkulator je. Tekan je terus. Tu buat varian. Ini apa? Min. Kalau dia minta varian saja pun kita kena cari min juga. So dalam formula varian kena ada min. Okey? Kita tengok dekat B pula. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Menggunakan 2 cm 5 markah kepada Pak Sim mengufuk dan 2 cm 10 orang murid pada Pak Sim bercancang. Lukis satu ogif. Bila dia suruh lukis ogif? B kan? Okey, untuk ogif dekat ruang jawapan, dekat ruang bawah ni, dekat jalan kerja kita, kamu hanya perlu draw lebih kurang cerita dia. Kurang ogif, kamu tulis apa maksud ogif. Ogif maksud kena buat apa? Kat atas ni kekerapan longgokan melawan sempadan atas. Dan dia mesti bentuk dia S yang mana habis dekat kosong. Dia mesti habis dekat kosong. Bentuk S. Okey, jadi kita kena ada apa? Kena ada sempadan atas dan kekerapan longgokan. Dekat jadual kita yang kita buat sendiri, kita boleh tambah sempadan atas. Kekerapan longgokan F besar. Okey, sempadan atas kita ambil 39 tadi, tambah 0.5. 39.5, 44.5, 49.5, 54.5, 54.5, 59.5, 64.5. Itu kita bagi sempadan atas. Kekerapan longgokan campur 8. Ambil kalkulator. 8 campur dengan 18 sama dengan 26. Campur 30 sama dengan 56. Campur 24 sama dengan 80. Campur 16 sama dengan 96. Campur 4 100. Kekerapan longgokan. Nampak? Pergi plot lah. Pergi plot. Ambil kita punya kertas graf. Okay. Kertas graf. Lebih kurang saya angkat sikit. Kertas graf kita. Okey. Bila kita nak buat ni. Untuk apa ni, kita panggil dia, saya panggil dia untuk ogif. Baris panjang, kamu boleh ambil kertas kosong, kertas A4 boleh minta kan. Kalau tak bawa gambar panjang, kamu boleh lipat. Jadikan baris panjang, buat paksi dia kat tepi ni. Nampak paksi dia kat tepi ni juga. Okey. Untuk buat ogif, yang pertama bawah jangan usik. Sini dulu skala dia. Skala dia bagi tahu. Tengok skala dia kata apa? 2 cm kepada 5 markah pasti mengufuk. Yang kita buat dalam kerja kita lebih kurang maksudnya ini sifir 5. Macam tu. 2 cm kepada 10 pasti bercancang. Ini sifir 10 macam tu. Jadi kita buat yang mana? Jangan usik bawah ni. Sini dulu. 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90 sampai 100. Sebab kita paling banyak ni 100 kekapan logotkan kita kan. Okey, yang bawah ni apa kamu buat? Starting je kita pangkah dulu dah siap. Sebab dia mesti start dekat kosong. Okey, lepas kosong kita tengok data kita, terus tengok dekat kekerapan logotkan. Dia mula dekat apa? 8. Jadi kita terus pergi yang kedua ni 8. Pangkah terus 8. Lepas 8, 26. Follow terus. Lepas 26, 56. Sekejap je buat ni. Lepas 56, 80. Lepas 80, 96. Lepas 96, 100. Dah siap. Nampak? Dan Cepat kalau cikgu buat cikgu. Ha? Cepatnya cikgu buat. Cepat sebab skala dia senang 10. Kalau skala susah lambat juga. 10 senang sebab satu kotak satu. Kan? Kita boleh congak cepat. Okey. Lepas tu bila kamu nak buat graf yang cantik, contoh kamu ambil pensel kamu pakai pensel tekan tu kan. Ni warna merah. Kamu jangan pakai warna merah. Ni anggap sebagai pensel tekan saya. Saya nak tunjuk bagi kamu nampak. Kamu ambil kertas tadi tu, kamu sambung dulu. Tapi jangan tekan, kelabu-kelabu je dulu. Sambung dulu, kelabu-kelabu dulu. Tak payah pakai pembaris fleksibel, tak payah. Kelabu-kelabu je. Kelabu-kelabu. Okey. Sambung je lebih kurang. Bila dah nampak ini, anggapkan benda ni sebagai pedoman kita. Ambil pensel 2B yang kayu tu, mata dia kena tebal sikit, baru kita follow balik bagi cantik bentuk dia. Contoh, tarik ni bagi cantik bentuk. Saya keluar sikit. Sebab kita dah ada pedoman ni, senang kita tarik terus. Tarik, ikut je. Tutup kesan pembaris kita tadi tu. Tutup. Ni boleh konar sikit. Konar sikit. Ni kembung sini. Nampak? Yang tadi, yang kelabu-kelabu tak apa, biar je. Dia tak kira. Dia tak kira garisan unjuran dia panggil. Siap lah, okey. Macam ni. Kan? Cuma bawah tak isi lagi. Kena ingat. Bawah kena isi juga. Bawah kita adalah sempadan atas. Siapa punya 8 tadi? 8 tadi adalah 39.5 punya kerja. Yang ini 44.5. Yang ini 49.5. Yang ini 54.5. Ini 59.5. Yang ini 64.5. Yang ini 69.5. Tak lebih tak apa. Siapa Mamat yang sebelum 34 ni? 39 bagi jawapan pula. 34.5. Jangan pergi buat skala 5, 10, 15, 20. Jam cerita dia. Jangan buat. Lepas tu saya kata buat paksi mencacang dulu. Baru kita isilah. Dah siap ogif. Bukan ogif saja, semua. Histogram, poligon. Buat sini dulu. Lukis dulu. Baru isi bawah. Siaplah cerita dia. Bila dah siap, soalan tanya apa? Julat antara kuartil. Julat antara kuartil, kita ambil kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Macam mana nak ambil kuartil? Kita bahagi 2 dulu. 100 bahagi 2, 50. 50 ini tempat siapa? Median. Nampak? 50 pula bahagi 2. 25. Yang ini tempat kuartil pertama. Buat turun. Dah jumpa. Jadi tulis kat sini boleh. K1 saya sama dengan 44.5. Tulis dekat graf. Boleh dibenarkan. Pakai pensel lah. Kan? Lepas tu yang ni 50 ke 100 pun bahagi 2. Duduk kat mana? 75. Okay? Bila tak payah pakai baris sebab kamu bawa je. Ikut je graf tu, kena kat mana, adjust. Sebab tu saya selalu suruh pelajar pakai pensel 2B sebab dia lebih tebal. Jangan pakai pensel tekan. Kalau kamu pakai pensel tekan buat graf, mata kamu tu halus sangat. Bila mata halus, sebarang kesilapan nampak jelas. Dia jaga Jadi kita tebal, kita tutup sikit. Kan? Tak kena ngam-ngam dekat garis, tiba-tiba nampak lebih kurang. Tak apa. Lepas tu tebal, biar tebal. Pensel 2B kamu tu bagi mata dia kulup sikit. Yang ni macam mana? Okey, sampai sini. Kena bacalah kat sini. Kan? Jadi, bila dia kata skala kita kat sini 5,
Ini maksudnya kita ambil 5 per dengan 10 sama dengan 0.5. Maksudnya satu kotak kecil tu 0.5. Kan? Jadi kalau satu kotak kecil 0.5, kita boleh teka dah berapa kita punya ni. 54.5 tolak 1, jadi kat sini adalah 53.5. Ikut graf saya lah. Jadi siapa julat kita? Julat antara kuartil adalah sama dengan kuartil ketiga 53.5 tolak dengan 44.5. Ini saya punya jawapan 9. Betul lah? Betul. Siaplah bahagian B. Kan? Bahagian B kalau boleh jawab semua macam ni, kan? Dah lulus. Jangan risau bahagian B, tengok markah dia. Kan? 45 markah. Dah kredit dah. Itu bahagian A tak tengok, bahagian C tak tengok, bahagian B je 45 markah. Jaga. Okey? Sampai sini dulu. Boleh? Boleh cikgu. Boleh Okey. Jadi lebih kurang macam itulah cerita dia. Cek saya pun jatuh kan. Okey. Jadi untuk malam ni sampai sini dulu kan. Insya-Allah selamat bercuti. Saya pun besok insya-Allah saya akan pulang ke kampung juga kan. Jadi saya belum tentu lagi, saya akan bagi kamu lah macam mana untuk kelas hari Sabtu ni macam mana. Saya rasa saya buat juga ke petang. Saya carilah mana-mana. Kat kampung saya line tak ada. Jadi kamu standby lah untuk kelas AMAT hari Sabtu tu. Kan? Mungkin ada lag sikit. Jadi saya akan bagi soalan awal insya-Allah. Kan? Kita try buat. Okay? Saya try dulu. Kalau line saya tak okey betul, saya akan record saya punya mengajar. Saya akan post. Kita tengok sama-sama. Okay, saya buat picture in picture. Jadi macam tak sono kat cerita dah apa. Kita cubalah macam mana insya-Allah. Hari Sabtu ni kita akan tengok modul seterusnya dalam program pemantapan markah AMAT kamu. Okay, untuk pelajar-pelajar ambil AMAT lah. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih cikgu. cikgu. You.